surat 96 ya. Irdina. Seni ukiran merupakan proses mengukir dan mengores sesuatu permukaan mengikut corak tertentu dengan menggunakan alatan mengukir. Pada zaman dahulu, seni ukiran dapat dilihat pada binaan istana, rumah, masjid, kepala sampan, perabot dan barang kegunaan harian. Terdapat beberapa teknik dalam seni ukiran seperti yang terdapat dalam gambar di bawah. Okey, baik. Terima kasih Afika Irdina ya membacakan perenggan yang pertama. Okey. Harum mewangi. So tajuk unit 10 kita ialah harum mewangi. Okey, dalam unit 10 ini kemahiran seni yang akan kita buat ialah seni ukiran. Ya, dalam satu lagi cabang seni ya, iaitu seni ukiran. Jadi apakah yang dikatakan seni ukiran? Definisi seni ukiran. Okay, seni ukiran merupakan proses mengukir, ya, daripada perkataan ukir. Merupakan proses mengukir dan menggores sesuatu permukaan mengikut corak tertentu dengan menggunakan alatan mengukir. Okey, so kata kunci dia di sini ialah ukir, ya, ukiran mengukir. Okey. Pada zaman dahulu, seni ukiran dapat dilihat pada binaan istana, rumah, masjid, kepala sampan, perabot dan barang kegunaan harian. Ya, jadi seni ukiran ni kita boleh dapati hasil seni ukiran ini diaplikasikan pada binaan. Binaan istana, binaan rumah, binaan masjid, ya, kepala sampan, pada perabot ya, perabot pada hari ini pun ada menggunakan seni ukiran padanya dan juga barang kegunaan harian. Okey, terdapat beberapa teknik dalam seni ukiran seperti yang terdapat dalam gambar di bawah. Okey, kita tengok gambar di bawah. Okey, yang pertama kita tengok seni ukiran yang diaplikasikan di pintu rumah. Ada tak dekat sini yang pintu rumah dia ada seni ukiran? Cuba angkat tangan. Siapa pintu rumah dia ada seni ukiran? Kalau pintu kaca biasa tu tak adalah ya, seni ukiran. Ada tak di rumah kamu menggunakan pintu kayu yang berukir? Ada tak? Ada. Ada. Siapa tu? Rumah siapa tu? Fahrin. Rumah Fahrin. Bagus ya. Ada ukiran di pintu rumah dia. Baik. Okey, yang kedua pada bahagian rumah yang dipanggil anjung. Okey, pada bahagian anjung. Anjung ni kalau rumah-rumah dekat bandar-bandar ni dah tak ada lah anjung-anjung ni ya. Anjung-anjung ni biasanya terdapat di rumah-rumah di kampung. Itu pun rumah-rumah lama ya. Rumah-rumah lama, rumah-rumah tradisional Melayu ya yang ada anjung. Okey, ukiran tadi yang saya tak sebut ya, jenis ukiran yang digunakan di pintu dalam gambar itu ialah ukiran layang. Nampak ya? Okey, di anjung rumah pula menggunakan ukiran tebuk tembus. Kalau kamu tengok apa beza ukiran layang dengan ukiran tebuk tembus. Ukiran layang ni dia ukir di atas permukaan, dia tak sampai ke bahagian sisi satu lagi ya. Kalau ukiran tebuk tembus ni pun tengok nama pun dah tahu ya. Dah lah kena tebuk. Tembus pula tu. Maknanya dia berlubang. Okey. Jadi ukiran-ukiran yang ukiran tebuk tembus ni tujuan dia supaya ada pengaliran udara di rumah. Okey. Okey, kemudian kekisi. Okey, kekisi ni adalah bahagian yang biasanya digunakan di rumah tradisional Melayu, terutamanya di bahagian tingkap. Okey, kekisi dengan menggunakan ukiran larik. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar tu, okey, kekisi itu menggunakan dua jenis ukiran. Di bahagian atas dia ialah ukiran tebuk
tembus. Nampak Boleh nampak? Okey, yang bawah tu, yang ada palang-palang tu dipanggil ukiran larik. Jadi kebanyakan ukiran-ukiran ini digunakan untuk seni bena tradisional orang Melayu zaman dahulu Okey. Kemudian tiang. Pada bahagian tiang tu kamu nampak menggunakan tiang. Tiang menggunakan ukiran timbul. Okey, ukiran timbul lebih kurang sama macam ukiran layang. Okey. Okey, tengok bahagian bawah tu. Okey, saya nak seorang tolong bacakan tentang info di bawah tu tentang Wan Su. Okey, Naila. Naila, tolong bacakan. Wan Su bin Osman dari pengkalan kubur tempat kelantang. Beliau merupakan penerima anugerah tokoh Adi Guru Kraf Ukir Kayu tahun 1985. Antara hasil ukiran utama Wan Su termasuk pintu utama Muzium Negara. Okey. Okey, terima kasih Naila. Okey, info di situ Wan Su bin Osman berasal dari Pengkalan Kubur, Tumpat, Kelantan. Beliau merupakan penerima anugerah tokoh Adi Guru Kraf Ukir Kayu pada tahun 1985. Dia seorang pengukir kayu dan mendapat anugerah di atas hasil karya beliau. Antara hasil ukiran utama Wan Su termasuklah pintu utama Muzium Negara. Siapa pernah pergi Muzium Negara? Angkat tangan. Berapa orang pernah pergi Muzium Negara? Okey. Ramai dah pernah pergi Muzium Negara. Perasan tak dekat pintu masuk utama Muzium Negara tu ada bahagian seperti yang di dalam gambar tu Bahagian yang mempunyai ukiran kayu padanya Okey, sekarang ni zaman COVID ni dah tak boleh lah pergi Muzium Negara Kalau awak nak pergi Muzium Negara, boleh pergi Muzium Negara masa COVID ni, tapi macam mana? Secara maya. Boleh pergi Muzium Negara secara maya. Okey, itu selesai muka surat 96. Okey, kita pergi muka surat 97. Okey, saya nak seorang tolong bacakan seni ukiran kreatif. Okey, siapa tadi? Saya Sabria Hassan. Siapa tadi Sabria Hassan? Hani. Hani. Okey. Hani, tolong bacakan tu seni ukiran kreatif. Baca tajuk dulu. Seni ukiran kreatif. Keindahan corak yang terdapat pada seni ukiran kayu tradisional dapat dilihat pada ukiran motifnya. Antara motif ukiran kayu termasuklah motif flora, motif fauna dan motif kosmos. Okey, alright. Terima kasih Hani. Seni ukiran kreatif. Keindahan corak yang terdapat pada seni ukiran kayu tradisional dapat dilihat pada ukiran motifnya. Dia ada jenis-jenis motif dia. Antara motif ukiran kayu termasuklah motif flora, motif fauna dan motif kosmos. Okey, kalau kita sebut flora, okey, tengok gambar di bawah tu. Itu contoh motif flora. Motif flora ialah corak-corak ukiran yang berdasarkan tumbuh-tumbuhan. Bunga, bentuk bunga, bentuk daun. Jadi ukiran itu adalah berdasarkan tumbuh-tumbuhan. Okey, motif fauna, bila sebut fauna, motif yang berdasarkan apa? Haiwan. Siapa tahu? Haiwan. Ya, terima kasih Hani. Motif ukiran-ukiran yang berbentuk haiwan. Okey. Motif kosmos.
Siapa boleh teka? Apa maksud motif kosmos tu? Ada tak? Siapa tahu? Muhammad Kuri angkat tangan. Apa dia motif kosmos? Tahu tak? Muhammad Kuzairi hilang dah. Okey, motif kosmos ialah apa-apa motif selain daripada motif flora dan juga motif fauna. Contohnya motif-motif yang berbentuk abstrak. Abstrak yang mana dia tidak menggambarkan seperti haiwan, tidak juga seperti tumbuhan. Jadi kalau dia bukan bercirikan haiwan ataupun tumbuhan, ia bermaksud motif kosmos. Alright? Okey. Tengok pula pada bahagian sebelah kanan tu. Okey, bahan gantian di atas boleh digunakan untuk menghasilkan ukiran dengan lebih mudah. Jadi untuk pelajaran pendidikan kesenian tahun 4 ini, bagi tujuan menghasilkan seni ukiran, kamu boleh menggunakan bahan-bahan seperti yang terdapat di dalam gambar. Yang pertama, kamu boleh menggunakan lilin. Kenapa kita boleh gunakan lilin? Kerana bahan ini lembut, mudah untuk ukir. Apple, boleh gunakan apple untuk diukir. Kentang, kentang, keledek ataupun betik. Jadi boleh menggunakan bahan-bahan gantian yang seperti yang kamu terdapat di dalam gambar untuk menghasilkan ukiran. Baik. Tengok gambar yang seterusnya di bahagian tengah. Pemilihan bahan gantian turut mempengaruhi penentuan alat untuk mengukir. Antara alatan yang boleh digunakan untuk mengukir termasuklah pisau ukir. Itu pisau ukir ya. Okey, yang kedua lidi. Yang ketiga sudu dan garpu. Yang keempat pen tanpa dakwat. Dan yang kelima pencungkil gigi. Jadi kamu boleh menggunakan bahan-bahan ini untuk digunakan, bahan-bahan ini boleh digunakan untuk mengukir. Okey. Alright. Bawah lagi. Bahagian alatan yang digunakan untuk digunakan memberi kesan yang berbeza pada ukiran. Okey, tengok itu gambar yang pertama. Okey, itu adalah hasil ukiran menggunakan pencungkil gigi. Okey, ya gambar yang kedua menghasilkan ukiran menggunakan pen dakwat. Okey, yang ketiga menghasilkan ukiran menggunakan hujung tangkai sudu. Boleh faham ya? Okey, itu muka surat 97. Okey. Wangian seni ukiran. Okey, wangian seni ukiran. Mari hasilkan oleh-oleh daripada sabun dengan teknik ukiran timbul. Okey, sebelum saya teruskan lagi, saya nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan oleh-oleh? Siapa tahu? Buah tangan. Siapa jawab tu? Irdina. Ya, betul ya. Buah tangan. Oleh-oleh ya, buah tangan. Menghasilkan buah tangan daripada sabun dengan teknik ukiran timbul. Tapi saya nak ingatkan di sini, hari ni jangan terus buat. Hari ni tak ada projek apa-apa. Hari ni cuma dengar penerangan saya. Jangan nanti bila dah siap, tak sampai 10 minit hantar gambar sabun siap diukir. No. Ya. Faham tak? Sebab saya tahu ramai murid kelas ni dia jenis bagus. Sebab murid 4 Ibnu Sina ni dia bagus. Dia belum apa-apa lagi. Cikgu belum habis cakap daripada A to Z lagi dia dah siap dah. Kadang-kadang hasil karya yang dihasilkan tu tak menepati. Jadi hari ni kamu tak perlu buat apa-apa. Okey, kamu cuma dengar dulu penerangan saya. Okey, minggu depan ada step lain lagi. Belum lagi menghasilkan ukiran menggunakan sabun. Faham ya? Faham tak? Faham.
Tak apa. Faham. Jangan buat apa-apa. Hari ini kamu cuma dengar saja penerangan saya. Hari ini saya akan menerangkan apa yang terdapat di dalam buku teks kamu, maklumat yang terdapat dalam buku teks kamu. Minggu depan ada sesi kedua. Belum lagi mengukir sabun, belum lagi. Tunggu arahan minggu depan. Okey. Step pertama macam biasa dalam unit-unit yang lepas pun, step pertama yang paling penting, sebab itulah pada kamu ada buku sketch. Sketchpad tu betul. Ada tak? Ada. Ada tak? Ada. Ada kamu sketchpad tu. Okey. Jadi step yang pertama ialah melakar. Macam biasa. Sebelum kamu menghasilkan sesuatu projek, step pertama yang kamu kena buat ia melakar. Tapi jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Saya baru beri penerangan dulu. Faham ya? Okey. Contoh lakaran boleh tengok dalam buku teks, ada 2 contoh lakaran di situ. Okey, tadi kamu boleh contoh lakaran yang ditunjuk dalam buku teks tu ialah menggunakan motif apa? Ada 3 tadi. Motif flora, motif fauna, motif kosmos. Kamu tengok contoh lakaran yang diberikan di dalam buku teks tu. Siapa boleh bagi tahu saya apakah motif yang digunakan dalam contoh lakaran 1 dan lakaran 2 itu? Motif apa? Senyap je. Faham ke tak faham ni? Tadi saya cerita ada motif flora, motif fauna, motif kosmos. Sekarang ni kamu tengok dalam lakaran tu. Flora. Motif flora. Motif flora. Okey, bagus, pandai. Motif flora. Jadi contoh, itu contoh. Jadi nanti bila dalam sesi PDPR akan datang, bila saya suruh buat lakaran, janganlah tiru lakaran dalam buku tu. Kamu cuba hasilkan sesuatu yang lain daripada buku tu. Kalau boleh itu lakaran yang dalam buku tu adalah contoh. Lakaran yang dalam buku tu adalah contoh. Kamu sepatutnya menghasilkan lakaran kamu sendiri. Tapi kalau tak ada idea sangatlah, bolehlah tiru je lah contoh lakaran. Okey, jadi kita tengok. Jadi yang penting, yang itu nanti kamu buat dalam sketchbook kamu. Tapi bukan hari ini. Faham ya? Bukan hari ini. Okey. Lakar motif, seorang baca pada saya, lakar motif bunga kemboja. Baca kan? Siapa yang belum baca? Humairah. Humairah angkat tangan ya. Humairah. Lakar motif bunga kemboja pada sabun dengan menggunakan pen penanda berdasarkan lakaran pilihan. Okey, jadi itu adalah step yang pertama, lakar. Thank you Humairah Lakar motif bunga kemboja pada sabun dengan menggunakan pen penanda berdasarkan lakaran pilihan. Ini projek kamu nanti. Lakar motif bunga kemboja pada sabun menggunakan pen berdasarkan lakaran pilihan. Okey, kita tengok step 1. Itu dia. Okey. Step 1. Ukir garis. Okey, itu yang tu step yang pertama tadi Lakar motif bunga kemboja pada sabun dengan menggunakan penanda. Pen penanda ni apa dalam bahasa Inggerisnya? Kalau dengar bahasa Melayu, pen penanda macam bunyi pelik. Kita biasa guna bahasa Inggeris. Apa dia? Siapa tahu? Pen penanda. Naila? Pen marker. Marker pen. Marker pen. Okey, marker pen dalam bahasa Melayu ialah pen penanda. Itu step yang pertama. Okey, lakar motif, gunakan marker pen, lukiskan pada sabun. Lukiskan pada sabun corak yang kamu nak lakar. Okey, siapa boleh bacakan
Langkah kedua. Siapa boleh baca langkah yang kedua? Amar Hafizi. Amar Hafizi. Okey, Ukir jangan turun tangan Ukir garis motif menggunakan pen tanpa dakwat. Okey, thank you Amar Hafizi. Okey, dah tanda dengan marker pen, dah lukis dengan marker pen tadi. Okey, yang kedua kamu kena ukir garis motif menggunakan pen tanpa dakwat. Tadi guna marker pen. Tu step kedua kamu kena gunakan pen tanpa dakwat. Tekan sikit Okey. Itu step kedua. Okay, saya kena scroll ke bawah sebab dia ni dua muka surat. Okey. Okey, seorang lagi tolong bacakan step yang ketiga, langkah yang ketiga. Saya. Siapa saya tu tak angkat tangan saya ni, tak nampak. Hafiz. Hafiz. Ahmad Hafiz bin Ahmad Mahathir. Silakan. Langkah yang ketiga. Hafiz, dengar tak? Ke lain tak okey? Ahmad Hafiz, are you there? Hafiz okey tak? Okey, mungkin Hafiz ada masalah tak dengar dia punya suara, betul tak? Tak dengar pun bacaan dia. Farin. Fahrin Okey, Fahrin. Fahrin baca step yang ketiga. Ukir bahagian luar motif menggunakan hujung tangkai sudu. Baik, okey, thank you Fahrin. Okey. Step yang ketiga, langkah yang ketiga, ukir. Kamu tebuk bahagian luar motif. Bahagian background dia menggunakan hujung tangkai sudu. Tengok gambar tu macam mana cara dia. Okay. Alright. Yang keempat. Okay, siapa boleh bacakan pada saya langkah yang keempat? Saya. Isa Kusai. Siapa tadi Isa Kusai? Husna. Husna. Okey, Husna bacakan langkah yang keempat. Ulangi langkah 3 menggunakan pisau ukir bagi penglihatan kesan pengasiran pada motif. Okay, thank you Husna. Baca betul-betul Husna. Okay, ulangi langkah 3 menggunakan pisau ukir bagi memperlihatkan kesan penegasan pada motif. Okay, dalam langkah yang ketiga tadi kamu guna apa? Ukir guna apa pada langkah yang ketiga? Tangkai sudu. Gunakan tangkai sudu. Jadi, pada langkah yang keempat, kamu langkah yang sama tapi tukar pada tangkai sudu menggunakan pisau ukir. Kamu tak ada pisau ukir di rumah, tak perlulah tak perlu kamu paksa mak ayah kamu paksa nangis guling-guling atas lantai nak pisau ukir. Jangan buat macam tu kat rumah. Faham? Okey? Guna je tangkai sudu tu pun dah cukup dah. Tak perlu memaksa mak ayah kamu. Gunakan saja apa bahan yang ada di rumah. Tapi ingat, bukan buat hari ini. Bukan buat pada hari ini. Saya akan beritahu nanti bila. Okey, jadi ulang langkah 3 menggunakan pisau ukir bagi memperlihatkan kesan penegasan pada motif. Okey, langkah kelima. Apa boleh baca kepada saya langkah 5? Yang belum baca tu angkat tangan. Irdina dah sudah. Naila dah sudah.
Amar Hafizi sudah. Husna sudah. Siapa yang belum? Sir, Afika Dayana Ha. angkat tangan. Kita Afika Dayana dia. Saya bukan tengok dalam video tu. Saya tengok tekan tangan dia. Dia punya Google tu. Kalau awak tengok dekat paparan tu ada satu bentuk ikon bentuk tangan. Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi awak kena tekan ikon tapak tangan tu untuk angkat tangan. Ya. Nur Afika Dayana. Okey, bacakan. Nur Afika Dayana, bacakan. Menggunakan pengukir gigi untuk menyukir bahagian motif yang lebih halus bagi menampakkan kesan jalinan pada motif. Okey, thank you Nur Afika Dayana ya. Bila dengar awak membaca ni saya rasa macam risau juga ya. Sebab kita dah lama PDPR ni ya. Baca pun macam lain bunyi dia. Ya, lain bunyi dia. Bunyi macam entah. Lama agaknya PDPR tak membaca dalam kelas. Okey, gunakan. Nampak situ Afika Dayana bukan menggunakan, gunakan. Pencungkil gigi untuk mengukir bahagian motif yang lebih halus bagi menampakkan kesalinan pada motif. Okey, kemudian kamu gunakan pencungkil gigi untuk mengukir bahagian-bahagian yang agak halus. Kenapa kita guna cungkil gigi untuk bahagian-bahagian yang halus ni? Kerana pencungkil gigi tu pun memang halus. Jadi kita gunakan barang yang halus untuk mengukir bahagian yang halus. Okey. Boleh faham ya? Okey, kita pergi ke bahagian yang ke mana ke-6 ni? Kelima. Ke-6. Muka surat 98 ya. Ada tak? Okay. Last sekali. Syabas. Tolong bacakan pada saya yang belum baca. Syabas. Umairah dah baca dah. Orang lain? Siapa yang belum baca? Kuzairi dah baca dah. Kuzairi dah baca ke belum? Kuzairi baca dah. Belum. Belum? Okey, belum. Okey. Kuzairi belum baca lagi. Okey, silakan. Kuzairi. Syabas. Syabas, kamu telah berjaya menghasilkan ukiran daripada sabun, hias karya dengan kain net dan rebel untuk dijadikan oleh-oleh. Okey, thank you Kuzairi. Okey, last step. Syabas, kamu telah berjaya menghasilkan ukiran daripada sabun. Hias karya kamu dengan kain net dan rebin untuk dijadikan oleh-oleh. Kain net tu kamu tahu net tu. Kain jaring tu ya. Okey, sekali lagi saya beritahu ya, dalam menghasilkan karya seni semasa PDPR ni gunakanlah saja bahan yang sedia ada di rumah ya. Okey, jadi itu dia. Selesai penerangan bagi unit 10 ya, dan seni teknik seni yang kita belajar hari ini ialah tentang seni ukiran. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tentang unit 10 seni ukiran? Tak ada. Soalan? Tak ada. Okey. Alright. Okey, dengar sini. Okey, dengar sini ada beberapa makluman penting. Okey, saya ada bagi dalam grup WhatsApp, saya kata tak perlu ada penghantaran modul ya, tapi saya dapat maklum baru. Okey. Untuk pemulangan modul, kamu dikendaki menghantar hasil kad ucapan guru. Dah buat belum?
Dah. Dah buat ke kad ucapan hari guru? Okey. Kalau dah buat, tulis nama pada hasil tersebut. Kad ucapan hari guru tulis nama ya. Kalau kamu hantar tak ada nama, susahlah cikgu nak memberi markah. Okey, hantar pada hari pemulangan modul yang bermula pada hari esok hingga hari Ahad. Okey. Okey, yang kedua, okey, jangan lupa selepas daripada ini tolong siapa yang belum isikan kehadiran dalam Google Form, tolong isi kehadiran di dalam Google Form. Faham? Faham. Okey. Okey, seterusnya, yang ketiga, sesiapa yang belum menghantar hasil kerja di dalam grup Telegram, tolong snap gambar dan hantarkan hasil kerja kamu di dalam Telegram. Okey, hasil kerja kamu itu akan dinilai di dalam PBD. Apa itu PBD? Pentaksiran bilik darjah. Ya, seorang je yang jawab. Pentaksiran bilik darjah. Okey. Pentaksiran bilik darjah ini sangat penting memandangkan kita tidak tahu bilakah kita akan mengadakan kelas secara bersemuka. Okey, kita tak tahu bila kita akan mengadakan kelas secara bersemuka. Okey, untuk pengetahuan semua juga, okey, SKBJ akan tetap mengadakan peperiksaan akhir tahun. Okey, kalau itu pun bergantung kepada keadaan. Jikalau tidak ada peperiksaan akhir tahun, jadi kami memang bergantung sepenuhnya kepada pentaksiran bilik darjah untuk menilai pencapaian kamu di dalam setiap subjek. Jadi dengan itu sangatlah penting untuk kamu menghantar ke hasil karya kamu, cuba ambil gambar dan hantarkan ke dalam grup Telegram. Sebabnya, okey, saya buat begitu sebabnya hasil seni ni biasanya benda yang besar-besar. Okey, contohnya diorama. Okey, diorama awak masih ada lagi yang belum hantar. Saya nak suruh awak hantar ke sekolah ya dengan kotak besar-besar semua tu. Nak pergi hantar pula ke sekolah semasa sesi pemulangan modul ya. Jadi ianya agak menyusahkan. Jadi cukuplah kadar kamu ambil gambar. Nak hantar 2-3 keping gambar daripada pelbagai sudut pun tak apa. Ya, hantar di dalam grup Telegram. Okey, itu saja rasanya untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau ada, saya nak semua sekali kamera masing-masing. Kita nak selfie sikit.